pertama ialah selang kelas. Selang kelas ialah ukuran julat bagi suatu pembahagian data yang dipilih. Kumpulan kami memilih selang kelas 7. Selepas itu, kekerapan. Kekerapan dapat dicari dengan mengira data dalam serakan data mengikut selang kelas. Seterusnya, kekerapan longgokan dapat dicari dengan menambah kekerapan bagi suatu selang kelas dengan jumlah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Seterusnya, had bawah dan had atas. Had bawah dan had atas dapat dicari dengan melihat kepada selang kelas yang dipilih. Selepas itu, titik tengah dicari dengan membahagi dua hasil tambah had bawah dan had atas. Cara mencari sepadan bawah pula ialah dengan menambah had atas kelas sebelumnya dan had bawah kelas selepasnya yang kemudian dibahagi dua, ataupun hanya menolak 0,5 kepada had bawah. Seterusnya, cara mencari sepadan atas pula ialah dengan menambah had atas kelas itu dan had bawah kelasnya yang selepasnya dibahagi dua, ataupun hanya menambah 0,5 kepada had atasnya. Yang pertama, bina paksi Y yang mana ia mewakili kekerapan longgokan dan paksi X yang mewakili sempadan atas yang terdapat pada taburan data. Pastikan skala yang digunakan adalah betul. Kemudian, barulah kita tentukan plot pada graf melalui maklumat taburan data yang kita dapati. Seterusnya, langkah-langkah menentukan kuartil. Yang pertama, kita perlulah mengetahui bilangan data ataupun kekerapan longgokan data kita. Sebagai contoh, kekerapan longgokan kami ialah 30. Maka, 30 bahagi 4 sama dengan 7.5, 30 bahagi 2 sama dengan 15, dan 3 darab 30 bahagi 4 sama dengan 22.5. Yang kedua, lukis garis mengufuk pada kekerapan longgokan 7.5 sehingga ia bersilang dengan ogif. Seterusnya, dari titik persilangan dalam langkah 2, lukis pula garis mencancang sehingga ia bertemu dengan paksi mengufuk. Maka, nilai jisim yang kita peroleh ialah kuartil pertama. Dan yang terakhir, ulangi langkah 2 hingga 4 bagi nilai 15 dan 22.5 untuk memperoleh nilai kuartil kedua dan juga kuartil ketiga. Kalau graf histogram ini dia sama juga dengan graf-graf yang lain lah. First step kita akan buat paksi Y, buat paksi X. Yang mana paksi Y bagi histogram kita ni dia akan mewakili kekerapan dan paksi X pula dia akan mewakili, kita ada dua option, sama ada kita mau guna titik tengah ataupun kita mau guna sempadan. Jadi kalau kita guna sempadan tu kita kena carilah sempadan bawah dan juga sempadan atas. Untuk setiap selang kelas itulah sama juga dengan titik tengah. Okey, lepas kita sudah buat paksi Y dan paksi X kita tu, langkah kedua yang kita perlu buat adalah kita pilih skala yang sesuai untuk paksi mencancang dan juga paksi mengufuk kita. Lepas pilih skala yang sesuai itu, kita teruslah pergi step yang ketiga, iaitu kita lukis palang yang akan mewakili setiap selang kelas kita. Yang mana dia punya lebar palang tu, dia akan sama dengan saiz selang kelas, dan dia punya tinggi palang kita tu, dia akan berkadaran dengan kekerapan. Maksudnya berkadaran dengan kita punya paksi Y lah. Jadi begitu je mau buat graf histogram ni. Okey, jadi untuk graf poligon kekerapan, dia sama macam histogram tadi. Dia punya paksi Y mewakili kekerapan dan paksi X dia mewakili titik tengah. Tapi kalau histogram tadi kan dia ada dua option, sama ada kita mau guna titik tengah ataupun kita guna sempadan. Untuk poligon kekerapan ni dia punya paksi X memang guna titik tengah aja. Jadi maksudnya kita punya paksi Y akan mewakili kekerapan dan paksi X kita akan mewakili titik tengah. Okey, lepas kita sudah buat paksi Y dan paksi X kita tu, kita pergi step yang kedua lah, iaitu kita tentukan skala yang sesuai untuk kita guna dalam kita punya graf ni. Maksudnya skala yang sesuai bagi paksi mencancang kita dan juga paksi mengufuk. Lepas pilih skala yang sesuai itu, kita akan plotlah titik-titik kita dalam graf, yang mana dia punya titik X tu dia akan mewakili itu titik tengah dan dia punya Y pula akan mewakili kekerapan. Lepas kita plot titik-titik tu, kita akan tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas
kelas yang terakhir dengan kekerapan dia kosong. Maksudnya sebelum kelas pertama tuh kita akan tandakan titik tengah dia yang mana dia punya nilai Y ataupun dia punya dia punya koordinat untuk titik tengah tuh dia akan guna titik tengah, lepas tu dia punya nilai Y itu akan kosong, jadi kosong. Maksudnya nilai kekerapan dia kosong. Sama lah dengan selang kelas yang terakhir tuh kita akan tandakan titik tengah dia juga dengan kekerapan dia kosong juga. Jadi kita akan start dari situ, kita sambungkan titik-titik dia menggunakan garis lurus. Jadi kita buatlah garis lurus yang menyentuh semua titik-titik yang kita buat tuh. Dia guna garis lurus ya, macam tu aja untuk buat poligon kekerapan.